Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita teruskan kelas tutorial kita bagi bab 2, iaitu daya dan gerakan 1 untuk subtopik 2.7, impuls dan daya impuls. Seperti yang telah dipelajari dalam kelas yang lepas, impuls adalah merujuk kepada perubahan momentum, yang mana bagi mendapatkan nilai impuls, persamaan MV tolak MU boleh digunakan, yang mana M adalah merujuk kepada jisim, V hal laju akhir dan U adalah hal laju awal. Ataupun kita boleh menggunakan persamaan F darab T, yang mana F tu merujuk kepada daya impuls dan T tu merujuk kepada masa. Unit bagi impuls adalah kg ms negatif 1 ataupun kita gunakan Newton second. Okey, seterusnya daya impuls. Daya impuls dari segi definisinya adalah merujuk kepada kadar perubahan momentum atau kadar impuls, ataupun kita kata daya impuls itu adalah merupakan daya besar yang bertindak dalam jangka masa yang pendek semasa pelanggaran dan letupan. Okay, jadi persamaan bagi mendapatkan daya impuls adalah MV tolak MU dibahagikan dengan T, dan unit digunakan adalah Newton ataupun kg ms negatif 2. Okey, dan seperti yang kamu telah ketahui, bagi mengurangkan impak daripada pelanggaran yang berlaku, iaitu kesan daripada daya impuls yang terhasil, nilai T boleh dipanjangkan bagi mengurangkan impak tersebut. Okey, kita teruskan dengan latihan. Dan nombor 1 dalam modul kamu muka surat 48. Okey, soalan yang pertama. Sebiji bola logam berjisim 2 kg jatuh dari bangunan dengan hal laju 5 ms negatif 1. Okey, ini adalah bola besi dia dengan jisim itu M. Okey, 2 kg. Okey, bola ni jatuh dari bangunan dengan hal laju 5 ms negatif 1. So ini adalah merujuk kepada nilai U, hal laju awal dia 5 ms negatif 1. Okey, dia tanya berapakah perubahan momentum bola itu jika ia melantun semula dengan hal laju 3 ms negatif 1. Okey, so hal laju bola ni maksudnya bola ni jatuh tadi. Okey, bila dia jatuh dia melantun semula dengan arah ke atas. Jadi kita anggap ini sebagai hal laju akhir dia lah. Okey, hal laju akhir tapi nilai itu adalah negatif 3 ms negatif 1. Okey, kenapa cik kata negatif? Okey, sebab bila bola tu jatuh, dia jatuh ke bawah. Tapi bila dia melantun semula, gerakan tu adalah arah bertentangan dengan jatuhnya bola tadi. Jadi kita letakkan V ini, hal laju akhir dia sebagai nilai negatif, yang mana negatif tu merujuk kepada arah gerakan tu telah berubah arah ke atas. Okey, jadi soalan tanya berapakah perubahan momentum? Jadi perubahan momentum adalah merujuk kepada nilai impuls. Jadi kita boleh menggunakan persamaan ni lah, MV tolak MU untuk dapatkan nilai impuls. Jadi masukkan dalam persamaan. Okey, untuk dapatkan perubahan momentum ataupun impuls. Okey, persamaan dengan MV tolak MU. Okey, M kita tahu 2 darab dengan V. V adalah negatif, negatif 3. Tolak dengan M 2. Okey, hal laju awal dia adalah 5. Okey, daripada persamaan ni, bila kita selesaikan, kita akan dapat nilai tu adalah persamaan dengan negatif 16. Unit dia adalah kg ms negatif 1. Okey, selesai. Nombor 2. Okey, rajah menunjukkan sebuah kereta dengan jisim 3,500 kg. So, ni adalah nilai M. Bergerak dengan hal laju 15 ms negatif 1. So, ini adalah merujuk pada nilai U, hal laju awal. Berlanggar dengan dinding konkrit. Okey, kereta ni terlibat dengan pelanggaran. Jadi, bila terlibat dengan pelanggaran, kita tahu nilai V itu hal laju akhir dia akan jadi kosong lah. Okey, kereta akan berhenti bergerak. Okay, jadi, jika masa diambil ketika pelanggaran adalah 0.03 saat, tempoh pelanggaran iaitu T adalah 0.03 saat. Kira soalan A, impuls daripada kereta. Okay, soalan A diminta kita cari apakah impuls daripada kereta. So, untuk dapatkan impuls, kita boleh gunakan persamaan yang ni lah. Okey, dapatkan impuls bersamaan dengan MV tolak dengan MU. Jadi, kita terus masukkan dalam persamaan. Nilai M tadi dah dapat 3,500. Darabkan dengan V adalah 0 tolak M. 3,500 darab dengan U adalah 15. Okey, jadi bila kita selesaikan persamaan ni, kita akan dapat nilai impuls tu adalah negatif 52500 dan unit dia adalah kg
ms negatif 1. Okay, selesai soalan A, impuls adalah negatif 52500 kg, ms negatif 1. Okay, seterusnya soalan B. Soalan B kata cari daya impuls yang dialami oleh kereta. Daya impuls adalah merujuk kepada, kita boleh dapatkan daya impuls daripada persamaan yang ni, F sama dengan, okay, kita masukkan persamaan F sama dengan mv tolak mu bahagikan dengan nilai T. Okay, daripada soalan A tadi, kita dah dapat nilai mv tolak mu, iaitu impuls dia adalah negatif 52500. Okey, samaan untuk impuls tadi 52500 bahagikan nilai T. T adalah 0.003, yang mana kita akan dapat nilai untuk daya impuls nanti adalah negatif 1.75 darab 10 kuasa 7 dan unit dia adalah Newton. Soalan nombor 3. Rajah menunjukkan sebiji guli bergerak dengan halaju 25 ms/1 selepas dijentik dengan jari. Masa hentaman antara jari dan guli ialah 5 mili saat. Berapakah daya impuls guli itu? Okey, so maklumat ni kita pindahkan dalam bentuk gambar rajah. Okey, asalnya guli itu di sini. Okey, guli itu dijentik. Jadi halaju awal itu sebelum dijentik, kita kata halaju dia adalah kosong. Halaju awal dia kosong. Okay, selepas dijentik maksudnya kat sini akan jadi dia punya halaju akhir dia iaitu 25 ms negatif 1. Jadi soalan tanya, berapakah daya impuls guli itu? So daya impuls ni simbol dia F. Okay, kita nak cari berapakah nilai F. Okay, nak cari berapakah nilai F. Okay, so kita boleh dapatkan nilai F dengan menggunakan rumus inilah. F bersamaan dengan mv tolak mu bahagikan dengan nilai T. Kita cuba masukkan dulu. Okay, first kita tengok M, jisim bagi guli. So jisim bagi guli dia bagi sini adalah 15 gram. So jadi kita perlu convertkan nilai 15 gram ni dalam bentuk SI unit, dalam unit kg. So apa kita nak buat? Okay, 15 gram ni kita bahagikan dengan 1000. Jadi kita akan dapat nilai kat sini 0.015 kg. Okay, nilai untuk jisim. Jisim guli adalah samaan dengan 0.015 kg. Okay, kita tulis sini teruslah 0.015. Okay, darabkan dengan V. V kita dah tahu kat sini 25. Tolakkan dengan M 0.015. Darabkan dengan U. Okay, nilai U adalah 0. Okay, bahagikan dengan nilai T. Okay, nilai T soalan dah bagi 5 milisecond. 5 milisecond. Okay, adalah M ni adalah mili, iaitu imbuhan bagi nilai imbuhan lah. M tu adalah merujuk pada nilai imbuhan bagi mili. Jadi kalau kita convertkan nilai ni, dia akan jadi 5 darab 10 negatif 3 saat. Okay. 5 milisaat adalah bersamaan dengan 5 darab 10 negatif 3. Jadi dah masukkan balik nilai T kat sini. 5 darab 10 negatif 3. Jadi bila kita selesaikan persamaan ni, kita akan dapat nilai F tu adalah bersamaan dengan 75. Simbolnya adalah Newton. Dan seterusnya soalan terakhir, soalan nombor 4. Okay, bulu tangkis dengan jisim 50 gram bergerak dengan halaju 45 ms negatif 1. Chong Wei memukulnya dan bola tangkis itu bergerak dengan halaju 15 ms negatif 1. Berapakah daya impuls? Okay, daya impuls iaitu F yang dialami oleh bulu tangkis jika masa hentaman ialah 15 milisecond. So ini adalah T. Okay, ini adalah M. Okay, so cikgu lukis dulu situasi dia. So ini adalah raket yang dipegang oleh Chong Wei. Okay. Okay, dan sini ada bola tangkis. Okay, bulu tangkis ni bergerak halaju awal dia. Okay, halaju awal dia adalah inilah 45 ms negatif 1. Okey, dan Chong Wei memukulnya dan bola tangkis itu bergerak dengan halaju 15 ms negatif 1.
So Chong Wei mukul menggunakan raket dia. So bola tu berpatah balik ke belakang. Okey, so nilai kat sini kita letak V lah. Laju akhir dia adalah bersamaan dengan 15 ms negatif 1. Okay, tapi sebabkan arah gerakan bulu tangkis tu dah bergerak ke arah yang bertentangan, jadi kita kata V itu adalah bersamaan dengan negatif 15 ms negatif 1. Menunjukkan arah tu dah bergerak ke arah yang lain lah, bertentangan dengan arah gerakan awal dia. Okey, jadi sama balik soalan tadi. Soalan tadi berapakah nilai daya impuls? Okey, dia minta kita cari nilai bagi F. So persamaan dia adalah, boleh pakai persamaan yang ini. F sama dengan MV tolak MU bahagikan dengan nilai T. Okey, terus masukkan nilai M. Okey, M. Okey, 50 gram. Apa kita perlu buat ni adalah 50 gram ni, kita kena convertkan dulu kepada nilai kg. Okey, SI unit dia. So kita akan dapat kat sini 0.05 kg. Jadi dimasukkan dekat persamaan 0.05 darabkan dengan V. V dia adalah negatif negatif 15. Okey, tolakkan dengan M 0.05 U. Okey, U adalah 45. Okey, bahagikan dengan masa. Masa diberi adalah 15 milisecond. Okey, jadi 15 milisecond adalah bersamaan dengan 15 darab 10 negatif 3 saat. Jadi kita masukkan nilai T kat sini adalah 15 darab 10 negatif 3. Jadi bila kita selesaikan persamaan ni, kita akan dapat nilai F tu adalah negatif 200. Simbolnya adalah Newton. Okey, untuk hari ni sampai sini sahaja. Terima kasih.